So, Boleh. topik kita hari ni ialah logic gates. Logic gates ni bawah tajuk chapter 9 which is electronics. So, electronics ni ada 4 lesson. So, this is the 4th lesson. So, I ajar dulu tentang logic gates sebab dia mudah Okay, so what is actually the logic gates ataupun gate logic? Dalam bahasa Melayu dia GET. Get logic. Okay, so first of all you kena tahu definition untuk logic gate ialah electronics device. Okay, with one or more input but only have one output. Okay, so dia adalah satu electronic device di mana input yang dia terima boleh jadi satu input atau lebih daripada satu. Tetapi output dia hanya ada satu sahaja. Okay, so logic gates ini digunakan secara meluas di dalam banyak electronics system Contoh dalam komputer, dalam mesin ATM, dalam TV, your handphones, apa lagi, pintu auto gates and so many more. Sangat-sangat digunakan secara meluas dalam sistem electronics, dalam sistem berkomputer yang ada in our daily life ni Okay, so first tadi yang pertama you kena tahu ialah apa yang dikatakan sebagai logic gates. Okay, so yang kedua logic gates ini kita gunakan untuk menunjukkan input dia apa, output dia apa. Kita gunakan satu jadual yang dipanggil sebagai truth table. Okay, so truth table ni dia ada bahagian input. So input dia kalau ada dua input, kita letakkan input A, input B. So output dia kita letakkan, okay biasa dia gunakan sebagai X. So input dia A dan B. Kalau dia ada satu je input dia A lah. Okay, dan output dia ialah X. Kita letakkan label sebagai X. Okey. Kemudian you kena tahu juga kita ada formula untuk logic gates itu yang dipanggil sebagai Boolean algebra. Okey, Boolean algebra. So setakat ada soalan tak? Tak. Okey, boleh Boolean algebra. Tadi kita ada definition logic gate, kita ada truth table, kemudian kita ada Boolean algebra. Okay, so apa yang you all akan belajar tentang logic gates ni, kita ada 5 jenis logic gates yang ada. Yang pertama kita ada AND gates. Yang kedua kita ada OR gates. Yang ketiga kita ada NOT gate. Keempat NAND gate dan yang kelima ialah NOR gate. Okay, so 5 ni dia punya fungsi berbeza. Jadi you akan belajar one by one. Okay, first kali kita akan tengok ialah tentang AND gate. Okay, so AND gate ataupun bahasa Melayunya ialah gate dan. Okay, gate dan. AND tu kan dan. Okay, jadi first kali you kena tahu ialah simbol untuk AND gate. Okay, simbol untuk AND gate dia adalah bentuk huruf D sebab dia adalah dan. AND maksudnya dan, gate dan. Betul tak? Jadi, you kena ingat simbol untuk AND gate ialah simbol huruf D. Okey, kemudian ini ialah logic gate dia. Lepas tu bahagian depan dia ni adalah dia punya input. Okey, bahagian belakang ni ialah dia punya output. Okey, so input untuk gate dan dia ada 2. So, kita letakkan dia sebagai input A and input B. Dan dia punya output adalah satu sahaja. Sebab logic gate dia hanya ada satu output. So input dia boleh lebih daripada satu tetapi output dia hanya satu. Okey, boleh ya? Jadi AND gate simbol dia bila you nak lukis simbol untuk AND gate, bentuk dia macam ni lah. Bentuk huruf D ni. Okey, dan kita gunakan input A, input B, output dia ialah X. Alright. Kemudian seterusnya Okey, kita nak letakkan untuk logic gate ni dia hanya boleh pakai input dia ada input dia hanya menggunakan
input nilai kosong dan nilai 1 saja. Dia tak boleh terima input 1, 2, 3, 4, tak boleh. Input yang dia terima hanya nombor kosong dan nombor 1 sahaja. Ini kita panggil nombor apa? Angka apa? 01 ni? Apa nama dia? Binary system kan? Betul tak? Yuk. Binary system. Binary system dia hanya mengenal pasti angka kosong dan angka 1 sahaja. Boleh faham ya? Okey, maknanya contoh, kalau kita kata lampu itu menyala, biasa kita akan ambil nilai 1. Lampu itu padam, kita akan ambil nilai kosong. Switch itu kita on kan, kita akan ambil nilai 1. Switch itu kita off kan, kita akan ambil nilai kosong. Atau contoh, pintu itu terbuka, kita akan ambil nilai 1. Pintu itu tertutup, kita akan ambil nilai kosong. Boleh faham tak penggunaan nilai kosong dan 1 ini? Okay, so nilai logic gate ni dia hanya terima binary system. Tak kira lah apa pun input dia, awak nak cakap hari gelap ke, hari cerah ke, hari hujan ke, hari panas ke, kan? Dia mengenal pasti input itu dengan menggunakan nilai kosong dan nilai 1. Okay? Dan begitu juga dengan output. Output dia pun dia akan kenal pasti dengan menggunakan nilai kosong atau nilai 1. Okey, jadi cara awak nak hafal sebab kita ada nilai input dan nilai output tu dia ada macam satu pattern. Okey, so kita akan gunakan kosong, 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 1, 1, kosong, 1, 1. Boleh tak? Okey, kosong, kosong. Lepas tu kosong, 1. Lepas tu 1, kosong. Lepas tu 1, 1. Ini panduan untuk you supaya you tak tertinggal any input. Boleh tak? Dia jadi satu pattern kosong, kosong. Kosong, 1. Lepas tu kita terbalikkan. 1, kosong. Lepas tu dua-dua jadi 1. 1, 1. Boleh tak? Cuba sebut sikit ramai. Kosong, kosong. Kosong, Okey. satu. 1, 1, 1, 1, 1. Okey. So itu dia punya input. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Jadi kat mana kita nak letakkan input ini? Okey, you tengok balik pada diagram simbol untuk AND gate ini. Okey, kalau saya nak menuliskan dia punya input itu, okey saya padam balik yang ini kan. Okey, so kita pakai 0, 0, 0, 1 kan. Jadi dia akan tulis alternate macam ni. 0, 0, 0, 1, 1. Satu, kosong, 1, 1. Boleh tak? Kan dia pasangan tadi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 kan? So you akan tulis sebab dia ada input 2 kan? Untuk AND gate dia ada input A dan B. Jadi you nak tulis dia punya input, you letak alternate tadi So 0, 0. Ni saya padam balik Dia punya pattern tadi tu nilai dia sama. Cuba cara you nak tulis dekat input tu macam mana. Okey, so 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Boleh? Boleh. 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 Okey, maknanya input A nilai dia 0, dalam masa yang sama input B nilai dia juga 0. Input A nilai dia 0, input B nilai dia 1. Boleh nampak tak? Input A nilai dia 1, dalam masa yang sama input B nilai dia 0. Input A nilai dia 1, input B nilai dia 1. Boleh nampak tak? Sebab AND gate ni dia punya input masuk serentak ialah 2 input. Input A dan input B. Jadi dia mesti setiap kali dia masuk tu, input A tu berapa? Kalau input A tu 0, input B tu 0. Kalau input B tu 0, input B tu 1. Input A tu 1, input B tu 0. Boleh faham tak? Dia masuk macam tu. Okey Boleh Oh, okey.
Okey. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Boleh faham Okey. Jadi, output yang keluar pada X ini, dia bergantung kepada apa yang dia masuk. Okey. So, input yang masuk pada AND gate tu ialah A dan B kan? Jadi, output dia ialah X. Okey, now kita tengok truth table dia. Okey, tadi saya ajar yang AND gate ni. Kejap AND gate ni, dia bentuk macam ni kan? Oh, boolean dia saya tak tulis lagi. Ni boolean dia. Okey, boolean algebra ataupun formula kan, kita nak tunjukkan untuk AND gate tu. Okey, you nampak yang ni. Ni, ini ialah dia punya algebra formula. Di mana X ni ialah dia punya output sama dengan A ni ialah input dot B. Dot ini menunjukkan AND gate. Maksud dia seolah-olah macam dot tu macam operasi darab. A darab B. Boleh so ini formula ataupun boolean algebra untuk AND gate. So dia punya operasi tu yang tengah-tengah ni. Dot tu. So A dot B. X ni output dia. Kan gambar dia macam ni tadi. Ni kan gambar dia kan. Ini X dia betul. X dia ialah output. A dia ialah input. B dia ialah input. Jadi boolean algebra dia ialah X sama dengan A dot B. Okay, untuk AND gate. Boleh ya? Jadi, bila saya nak melukis truth table, kita nak pindahkan dia dalam truth table. Ni jadual dia. Ini jadual yang dipanggil truth table. Okay, truth table ni untuk AND gate, okay, dia ada input dia nampak. Saya letak A, saya letak B sebagai input. Output dia ialah X. Okay, dan input A dia tadi kosong. Kan kita buat tadi kosong, kosong. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nampak tak? Yang tadi kita buat yang ni. Mana tadi? Ni kan? Nampak? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bila kita pindahkan dia ke dalam truth table, truth table ni, dia akan jadi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So, truth table untuk input A, dia akan jadi 0, 0, 1, 1. B 0101. Boleh tak? Faham tak macam mana datangnya nilai ni? Kita dah susun tadi kan? Kita dah susun tadi. Okay. So now you tengok bagaimana dia dapat nilai output ni. Untuk AND gate, tadi kan dia punya formula dia X sama dengan A dot B. Betul? Seolah-olah A darab B. Maksudnya di sini, kalau nilai A itu kosong, nilai B itu kosong. Maknanya kosong darab kosong. Apa dapat kosong darab kosong? Kosong. Yes, kosong darab kosong akan dapat kosong. Kosong darab satu? Kosong. Kosong. Satu darab kosong? Kosong. Kosong. Satu darab satu? Satu. Maknanya kalau you tengok pada truth table dia, AND gate ni dia hanya akan memberi output 1 apabila kedua-dua input A dan input B-nya mesti 1. Kalau salah satu daripada input A dan B itu kosong, maka output dia akan dapat kosong. Boleh tak? Boleh faham tak? Faham. Sebab dia adalah AND gate. Okey, saya bagi contoh mudah. Saya nak pergi ke Paradigm Mall contohnya. Okey, saya nak pergi ke Paradigm Mall. Saya perlu bawa seorang lagi pelajar bersama dengan saya. Okey, saya gunakan AND gate. Tadi AND gate tu satu output dia baru 1. Jadi maksudnya sekarang nilai 1 tu bermakna saya pergi. Nilai kosong bermakna saya tidak pergi. Boleh dapat tak? Ni saya ambil contoh saya nak pergi Paradigm. Okey. Saya nak pergi Paradigm, saya perlu bawa seorang pelajar bersama dengan saya. Okey. Saya gunakan AND gate. So 1 bermakna saya akan pergi, kosong bermakna saya tidak pergi. Jadi AND gate ni bermakna saya pergi, pelajar saya pergi juga. Baru saya boleh pergi ke Paradigm.
You faham tak? Oh, okay. Kalau pelajar saya tidak pergi, saya nak pergi. Maknanya input saya 1, pelajar tadi tu kosong. Betul tak? Betul. Boleh faham ke tak? Ke nak saya tuliskan? Ke Boleh. perlu saya tulis ke tak? Maknanya bila pelajar tadi dia tak nak pergi, saya nak pergi. Boleh tak saya pergi paradigm tu? Tak boleh. Tak boleh. Tak. Okey, saya tak nak pergi, tapi pelajar tu dia nak pergi. Saya boleh pergi tak? Tak boleh pergi. Betul tak? Kalau saya tak nak pergi, pelajar tu pun tak nak pergi. Tak. Saya boleh pergi tak paradigm tu? Tak boleh pergi. Tak. Maksudnya output dia tu ialah kesan dia. Input dia, saya nak pergi, pelajar saya pun nak pergi, itu ialah input. Output dia ialah keputusan dia dapat tak pergi. Faham tak macam tu? Okey, boleh nampak tak? Jadi sekarang bila, katalah yang pelajar saya yang ikut tu ialah Naju. Okey, sekarang ni saya nak pergi. Naju pun nak pergi. Jadi ke output dia pergi ke tak pergi? Pergi. Output dia pergi. Maknanya bila Naju 1, saya 1, so output dia akan jadi 1. Boleh faham ke tak? Itu untuk Boleh. itu adalah Boleh. itu adalah AND gate. Maknanya AND gate ni dia mesti 2 tu 1 barulah dia boleh 1. Kalau salah satu input dia tu kosong, maka output dia akan dapat kosong. Faham ya? Boleh ya? Boleh. Ada soalan setakat ni? Ada. Okay so itu adalah AND gate. Now, ini Boolean algebra dia ialah A dot B sama dengan X. Okay, so kalau you tengok balik semula, okay, A dia kosong, B dia kosong, X dia dapat apa? X dia dapat apa? Kosong. Okay, A dia kosong, B dia 1. X dia dapat apa? Kosong. Okay, A1, B kosong? Kosong. A1, B1? Satu. Faham ya? Contoh tadi yang pergi paradigm tu. Saya nak pergi, Naju tak nak pergi. Jadi tak boleh pergi. Okay? Saya nak pergi, Naju nak pergi. Barulah pergi sampai ke paradigm tu. Faham? Okay. Now kita boleh bergerak kepada tadi AND gate. Now kita masuk kepada OR gate. OR gate bahasa Melayunya ialah gate atau. Tadi AND gate bahasa Melayunya ialah gate dan. Okey, OR gate simbol dia adalah bulan sabit. Okey, bentuk dia macam ni. Kalau tadi AND gate bentuk dia huruf D, betul tak? Okey, OR gate bentuk dia bulan sabit dan input dia juga ada 2. Okay, so input dia A, input dia B, output dia 1. X. Boleh ya? Boleh ingat tak? Okay. OR gate simbol bulan sabit, AND gate simbol huruf D. Okay. Boolean algebra untuk OR gate, okay, X sama dengan A tambah B. Kalau tadi AND gate, dia X sama dengan A dot B. Betul tak? Untuk OR gate, simbol dia ialah, dia punya Boolean algebra dia adalah X sama dengan A tambah B. Okay. Baik. Jadi, boleh Now, dia punya Boolean algebra tadi, X sama dengan A tambah B. Jadi, bila dekat OR gate ni, awak nak masukkan dia punya input pun sama juga. Kita akan letak kosong, kosong, kosong. Apa? 1. Lagi? Yuhu! 0, 1, 9, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Okay. Alright. Now, kita nak pindahkan dia ke dalam truth table. Okay. Truth table dia ada 2 input, betul tak? So, output dia akan ada 1 kan?
Okey. So ini ialah A. Ini ialah B. Ini ialah X, output dia So A tadi kan 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okey. Sebab dia adalah OR gate. Atau. OR ialah atau. Tadi AND dan. AND dia tidak ada pilihan. Maknanya dua-dua pergi paradigm, barulah keputusan dia, output dia boleh pergi ke paradigm. Kalau OR, dia adalah pilihan. Maknanya salah satu pergi, salah satu tu tak pergi, dia still boleh sampai ke paradigm. Nampak tak beza dia? And OR. OR ada pilihan. And tak ada pilihan. And dua-dua mesti setuju untuk pergi, barulah sampai ke paradigm. Okay? Tapi untuk OR, dia ada pilihan. Salah seorang kata nak pergi, still boleh sampai ke paradigm mall tu. You faham tak maksud saya? Faham. Okay, maknanya, okay kita tengok apa output dia. Kalau kosong, okay kata tadi saya kata, kalau nak pergi paradigm, satu adalah setuju nak pergi, kan? Kosong tak nak pergi. So keputusan dia pun sama lah. Satu pergi, kosong tak pergi. Jadi sekarang ni untuk input A dan input B. Kosong-kosong akan dapat apa? Kosong. Yes, kosong. Kosong satu? Satu. Dapat satu, betul. Satu kosong? Satu. 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 Pandai pun. Nampak tak? Itu ialah OR gate. Dia salah satu tu satu, output dia akan memberi satu. Faham ya? Ada soalan tak setakat ni? Tak. Tak ada Tak ada. Oi, pandai Okey. Saya nak tunjuk balik yang AND gate tadi. Okey, AND gate tadi. Okey. Awak tengok kepada, you all tengok pada circuit ni. Nampak tak circuit ni? Ini AND gate. Saya lupa tadi nak terangkan. AND gate. Okey. So, ini ialah mentol. So, mentol menyala adalah satu. Mentol kalau menyala, kita anggap dia sebagai satu. Okey, itu ialah output. Input dia ialah switch A dan switch B. Boleh nampak tak ni? Switch A, switch B. Ini saya balik semula kepada saya lupa nak lukis dia punya circuit. Nak kaitkan balik dengan physics. Okay? So untuk AND gate, dia mesti dua-dua satu kan? So input tu ialah switch A dan switch B. Maknanya switch A kena on, switch B kena on, barulah mentol menyala. Mentol tu ialah output. Input dia ialah A, switch A. Input dia ialah B, switch B. Faham tak? Jadi kalau A tu kita off, B tu pun kita off. Switch tu kita off. Switch A kita off, switch B kita off. Mentol nyala tak? Tak. Kosong. Kosong kan? Betul. Okay. Switch A kosong, saya off. Switch B saya on. Mentol nyala tak? Tak. Sebab litar A dan B itu adalah litar bersiri. Dia sambung kan? Jadi kalau A tu kita tak sambungkan switch dia, macam mana arus nak mengalir pada B? Litar terputus kan? Faham tak? Jadi mentol hanya akan menyala apabila switch A on, switch B pun on. Maknanya switch A satu, switch B satu. Barulah mentol satu. Faham tak? Faham. So ini ialah circuit untuk AND gate. Okay? So tadi untuk OR gate pula, macam mana nak lukis dia punya litar untuk OR gate. Okay ini contoh saya bagi So untuk OR gate, okay, saya bagi yang pertama. Okay, sini saya letakkan switch. Okay, ada dua switch. Nampak tak? Litar dia ialah litar parallel. So ini ialah bab dia. Oh, tak cantik yang saya lukis. Sorry sekejap. Okay. Right. Okay. So saya letakkan sini A, sini B. Okay, macam mana saya nak bagi mentol ni menyala? Kalau mentol ni menyala, maknanya output dia ialah satu kan? Okay, ini truth table dia. Ini truth table dia. Sini A, sini B, sini X.
Ni X Okay. So, truth table dia. Sekarang kalau A tu saya letakkan dia kosong, maknanya tak disambung. B itu saya letakkan juga tidak bersambung. What happened to X? X tak menyala. Tak menyala. X tak menyala, so X jadi kosong. Betul? Betul. Okay. Sekarang ni kalau saya letakkan A tu kosong, B tu 1. Apa berlaku kepada X? Nanti menyala. 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 Sebab walaupun A itu saya tak sambungkan dia punya switch, dia tetap boleh menyala sebab B tu disambungkan. Lita tu still lengkap. Betul tak? Cuma dia tak lalu pada A je. So X akan dapat 1. Okay. Bila saya sambungkan lita A, switch A, tapi B saya tak sambungkan. Lita lengkap tak? Lengkap. Lengkap. Jadi dia still dapat 1. Betul? Dan apabila A dan B dua-dua saya sambungkan, mentol juga akan menyala. Okay, faham? So itu beza antara AND dan OR gate. Okay, so Lita, kalau you tengok OR gate, Lita dia adalah Lita berselari. Tadi mana yang AND gate? AND gate, Lita dia adalah bersiri. Nampak? Lita untuk AND gate adalah bersiri. Lita untuk OR gate adalah selari. Okay, boleh Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Beza antara OR dan AND? Okay. Baik. Now kita akan masuk kepada NOT gate. Bukan. Tak, salah. Get. Tak. NOT gate tu bahasa Melayunya ialah get tak. Get tak lah. So dia akan sentiasa menidakkan apa sahaja input yang masuk. Okay. NOT gate, simbol dia ialah segitiga. Macam ni. Okay. Input dia ada satu aja. Input dia hanya ada satu saja, A. Okay. Output dia adalah 1, X. Okay, ingat simbol-simbol get ni you kena hafal tau. Okay, bila dia adalah NOT gate, depan dia ni akan ada bulat ni. Boleh tak? Depan dia ni ada bulat ni. Ya, padam dia mesti ada bulat depan ni. Tu. Lepas tu sambunglah dengan garisan. Okay, so ini ialah simbol NOT gate. So NOT gate, dia punya boolean algebra, okay, output dia X. Okay, sama dengan output dia A. Tapi dia ada tanda dekat atas ni macam ni. Okay, simbol garisan dekat atas tu merujuk kepada tidak ataupun not. Boleh tak untuk boolean algebra ni? Boleh. Okay, maknanya kalau A tu masuk 1, keluar dia akan jadi? Kosong. Kalau yang masuk itu ialah kosong, keluarnya akan jadi? 1. Faham tak? Macam tu lah. So, okay, boleh So, itu ialah, yang ini ialah boolean algebra dia. Okay, so kalau untuk truth table dia, kalau untuk truth table dia, okay, truth table dia hanya ada satu output, satu input kan? Macam ni lah. So, ini A, ini B. Salah. X. Output dia X. Okay, output dia X. Okay, so kalau A tu kosong, X akan jadi 1. Kalau A tu 1, dia akan jadi kosong. Boleh Okay, ada soalan setakat ni? Teacher. Ya, saya. Ni yang guna kalau ada kebakaran tu Kebakaran maksudnya? Yang dia punya loceng nak bunyi. Loceng nak bunyi itu Dia nak gate ke? Depends. Tengok keadaan macam mana dia punya sistem. Okay, kalau katalah panas, loceng berbunyi, sejuk, loceng tak bunyi. Macam gitulah lebih kurang. Okay. So, ini ialah, boleh ke? Masyarakat, siapa yang tanya tadi? Saya. Okay, ini ialah dia punya circuit diagram. Okay, kalau you tengok, kalau saya onkan switch, apa jadi kepada mentol? Tengok ini bateri kan? You tengok bateri kan? Daripada terminal positif, bateri tu akan mengalirkan arus, betul?
Betul. Daripada terminal positif, dia akan mengalihkan arus. Sekarang, bila saya sambungkan switch A, arus ni, dia akan masuk kepada kawasan yang ada switch ni. Dia sambung kan? So, dia akan masuk sini dan dia akan balik ke terminal negatif kat sini. You nampak tak? Jadi, mentol nyala tak? Tak. Mentol tak nyala. Kenapa arus tak pergi kepada mentol? Sebab Switch datang dulu. Switch datang dulu kan. Arus dia pandai. Arus dia sangat pandai. Dia tidak akan lalu kawasan yang ada rintangan. Mentol ada rintangan. Maka dia tidak akan lalu kepada mentol tu. Sebab mentol tu ada rintangan. Jadi dia akan lalu kawasan yang mudah. So bila switch disambung, switch tu bukan rintangan. Switch tu ialah penyambung. Betul tak? Jadi dia akan lalu pada kawasan tu. Dia tidak akan pergi kepada mentol. Sebab mentol adalah rintangan. Arus sangat pandai. Arus akan memilih laluan yang paling mudah untuk dia. Dia tidak akan pergi ke laluan yang sukar. Laluan yang sukar tu maknanya laluan yang berintangan. Dia tak akan pilih. Kalau dia ada dua pilihan, mana satu simpang dia nak pergi, dia akan pilih simpang yang tak ada rintangan. Faham? Jadi dia akan pilih laluan yang ada switch A. Dia tak akan pilih laluan yang ada mentol. Jadi bila dia lalu A, maknanya kita lukis tadi apa tu namanya? True table kan? Maknanya A itu 1. Betul tak? So X tu ialah mentol kan? So mentol akan jadi kosong. Faham tak? Okey. So contoh yang kedua, apa jadi kalau A tu saya tak sambungkan? So A ni saya tak sambungkan. A ni saya tak sambungkan. Jadi arus yang keluar daripada bateri, arus tu dia tak boleh nak lalu A sebab A tu tidak ada jambatan yang menyambungkan litar. Betul tak? So dia ada pilihan tak? tak dia lalu. Dia tak ada pilihan. Dia akan terus lalu pergi ke mentol dan balik semula ke terminal negatif. Betul? Jadi laluan A tadi tu adalah kosong. Betul? Laluan A kosong kan sebab switch tu saya tak on kan. So mentol menyala atau tidak? Menyala. Mentol menyala. Faham? Faham. Boleh ya? Okey. Sebab saya nak pergi lagi gate yang seterusnya. Saya nak pergi gate yang seterusnya. NAND gate. Okey, boleh? Kita pergi kepada salah eja. NAND gate eja macam mana? NAT pula. NAND. NAND gate. Okey. So, nampak? Dia sebenarnya adalah kombinasi. N yang kat depan ni merujuk kepada NOT. N yang di belakang ini adalah get done. Faham tak? Dia kombinasi. Faham. N tapi ada kombinasi NOT dekat depan dia. Jadilah dia NAND gate. Alright. So NAND gate dia punya simbol adalah huruf D macam ni. Okay, menunjukkan dia adalah AND gate. Tetapi dia ada bulat dekat depan ni. Sebab dia combine dengan NOT. Ingat lagi tak? NOT gate. Mana NOT gate saya tadi? Ni. NOT gate kan depan dia ada bulat, nampak? Boleh nampak tak? Boleh. NOT gate, segitiga ni, depan dia ada bulat, betul? So, simbol bulat itu mewakili NOT. Jadi, nampak? Huruf D ni merujuk kepada AND gate. Bulat dekat depan tu merujuk kepada NOT. Faham tak? Sebab dia adalah NAND gate. Kombinasi NOT dengan AND. Boleh tak? Jadi dia ada input 2 kat belakang ni. Input A, input B, output dia X. Alright. Boleh ya? Jadi dia punya boolean algebra dia tadi AND gate ialah A dot B. Betul? Ini ialah untuk AND gate. Sekarang ni dia adalah NAND. Yang boolean algebra yang saya tulis ni ialah AND gate. So bila kita NAND tu maksudnya AND gate tu dia terima NOT. Jadi dia punya boolean algebra ada garisan dekat atas. Boleh?
Ada soalan? Boleh. Boleh faham ke? Boleh. Itu beza dia. Itu beza antara and dengan nan. Okey ya. Jadi, kita akan masukkan dia punya input pun sama. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okey? Jadi, dia punya apa nama dia? Truth table. Okey, truth table dia macam ni Saya lukis kecil sikit Senang pada satu tempat je terus nampak. Okey, ni X. Ini A, ini B. Okey, sekarang ni dia adalah 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Betul? Betul tak? Input dia tu. Input dia semua sama. Input semua sama 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Itu you kena hafal lah. Okey, now 0, 0 kalau dalam AND gate dia adalah 0, betul? Ingat tak AND? Ingat. AND gate 2, 2, 1 baru dia jadi 1. Betul tak? AND gate. Okey. So untuk NAND gate 0, 0 kalau AND gate dia 0, so dia tidak. Ingat NAND gate ni dia combine dengan NOT. Jadi 0, 0 sepatutnya 0, so dia jadi 1. Faham tak? 0, 1 sepatutnya dia 0 kan dalam AND. So dia akan jadi 1. Okey? 1, 0 untuk AND ialah 0. So dia akan jadi 1. 1. Okey, 1, 1 sepatutnya 1 dalam NAND gate dia akan jadi 0. Faham? Faham. Yeah. Are you sure you faham? Sure. Betul Okey. So itu adalah NAND gate. Okey. Kemudian okey, kita ada satu lagi yang dipanggil sebagai NOR gate. NOR gate. Ini kombinasi apa dengan apa? Not dengan or. Not dengan OR. So OR tadi bentuk dia ialah bulan sabit kan? OR. Bentuk bulan sabit kan? Ya. Bila dia NOR dia akan ada bulat dekat depan ni. Teacher, Ya saya. NAN tadi tak ada circuit ke? NAND tadi tak circuit tak ada. Ada circuit ke? Sekejap saya tengok. Tak ada pun. Tak ada. Tak ada. Dia yang 3 yang mula-mula tadi tu. Yang bila dia dah combine tu dah tak ada circuit. Okey. Okay. So bila ni tadi NOR. Okay. NOR tadi bulan sabit kan. So bila dia ada N dekat depan. So benda bulat ni mesti ada. Okay. So dia ada 2 input. A dan B. Output dia ialah X. Okay. OR gate, boolean algebra dia X sama dengan A tambah B, betul? Betul. So sekarang dia NOR, dia ada garisan atas. Faham tak? Faham. Okay. So input dia 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So bila kita lukiskan truth table. Okay, ni truth table dia. Okay, A, B, X. Okay So 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay, all 0, 0, all akan dapat 0 kan? Betul tak? Betul. So dia akan jadi 1. So 0, 1, or akan jadi 1 kan? So dia akan jadi 0. 1, 0, or akan jadi 1, dia akan jadi 0. 1, 1. 0. 0. Okey. Faham? Faham. Ada apa-apa nak tanya? Boleh Okey. Now kita tengok contoh. Okey, saya sebenarnya kejap Saya tadi tak sempat nak insert. Kejap, macam mana saya nak insert ni? Foto and video Okey. Ini. Sekejap. Okey, contoh dia. Okey
Okay, tengok example 1. Boleh nampak tak example 1 ni? Boleh. 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 Okay, dia kata the figure shows a logic gate with input P and input Q. So sekarang dia bagi input P 00110010 S110011. What is the output? Okay. First of all, you tengok sini gambar ini merujuk kepada logic gate apa? Nan. Ini. Macam mana tahu dia Nan. null? Dia D. Bentuk huruf D lepas tu ada binatang bulat kat depan tu. Betul? Pandai. So dia adalah NAND gate. Asyik tulis NAT je. Rindu kat Nedi lah ni. NAND gate. Okay. So apa dia punya algebra formula dia? X sama dengan P. Dia input dia bagi P dengan Q kan? PQ ada garisan kat atas. Betul? Betul. Okay, now dia bagi input P. Okay, bila dia bagi input tu macam tu kan, you kena tulis balik. Okay, saya tukar nanti tak nampak dah buat. Saya ambil warna biru. Okay, so saya letak 0011 010. Ikut input dia, kalau dia dah bagi dekat sini input ni, you kena tuliskan input tu pada P tu, pada gambar tu. Okay. So S dia bagi 110011. So kena tulis 110011. Okay, so dia tanya apakah output X kan? Dia nak tahu kat sini. So kita dah tahu dia adalah null. Jadi 01 apa jadi? Sepatutnya kalau N dia adalah kosong, betul? Betul. So dia akan jadi apa? 1. Betul? 01 sepatutnya kosong, so dia jadi 1. Betul? 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 Faham? Faham. Okay, so output dia ialah 1 1 1 1 1 0 1. Okay. Boleh? Okay. Kemudian kita tengok contoh yang kedua. Ini kalau you nak buat truth table pun tak ada masalah. Boleh buat truth table. So truth table maksudnya you nak buat macam mana tu? Buatlah jadual macam ni. Kalau you nak tulis truth table lah. Kalau dia minta you tuliskan truth table, then you kena buat kan. So ini P, ini Q, ini X. Betul? Jadi you tulislah balik. 0 0 1 1 0 1 0. Yang ni ialah 1 1 0 0 1 1. So jawapan dia ialah 1 1 1 1 0. Betul ke saya buat? 0 1 1 1 1 1 1 1 0. 1. Betul? Ni padam. Salah. Ni 1. Okay? Boleh ya? Boleh. Boleh. Alright. Okay, very good. Okay, kemudian saya tengok example number 2. Okay, example number 2 dia yang ni. Okay. Alright. Okay, kalau you nampak yang petak-petak ni, kan, nampak tak input dia ni ada yang kotak macam ni. Ni. Sekejap. Okay, yang ni. Okay, dia bergerak pula. Okay, nampak tak? Yang input tu dia ada petak-petak macam tu kan? So, yang bergaris hitam ni maknanya dia adalah 1. Awak, you all dah belajar dengan Cik Kamil benda Allah ni? Ingat lagi ke tak? Cik Kamil ajar hari tu faham ke tak? Tak faham? Ni dah belajar 2 kali pun tak faham lagi? Okay, so tengok input dia ada 2 kan? Input A and input B. So bila dia buat garisan macam ni, maknanya ini ialah 1. 1, 1. Ini apa? Kosong. Lagi? 0 1 1 0. Okay, so yang ini 0 1 0 1 0 0. Okay.
Boleh tak? Boleh? Boleh. Jadi output ni gate apa ni? Ini gate. Gate apa tu? Yes. Or and. OR gate. Okay, di mana OR gate X sama dengan A tambah Tambah B. Betul? Okay, now output dia kita akan dapat apa? 1, 0? 1, betul? Satu kan? 1, 1? 1, 1? Satu. Kosong, Kosong. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Okay. Jadi output dia dekat sini kita akan dapat 1, 1, 0, 1, 1, 0. Maknanya kalau 1 you kena buat macam ni. Betul? 0 you kena buat macam ni. Faham ke tak ni? Faham. 1, lepas tu 0. Okay. Boleh? Yuhu. Okay. Betul tak? Boleh. Boleh. Okay. Jadi contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Okay. Contoh yang ketiga. Ni susah sikit. Susah sikit pula macam mana nak buat ni? Okay, work out the true for combination of logic gate in the figure below. Okay, macam mana nak buat ni? Dia nak true table macam mana Tak nak buat? bagi tahu. Okay, so bila input tu dia tak bagi tahu. Okay, tengok input A dalam masa yang sama dia akan sambung kaki A ni kepada ni. Yang bawah Kepada NAND gate. Okay, gate yang pertama ni gate apa? Ini satu. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Gate apa tu? And yang first. Yang first ialah and, yang kedua ialah Not. not. Yang ketiga adalah Nine. okay. So ingat kalau dia tak bagi output, dia tak bagi input, so kita buat macam yang kita belajar tadi. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Faham tak? Kalau dia tak bagilah. Jadi dia akan masuk AB ni, input dia akan masuk ke gate logik yang pertama iaitu AND gate. Betul? Betul. Jadi dia akan masuk kepada AND gate. Jadi output dia adalah yang di sini. Ini output dia kan? Output dia ni akan jadi input kepada NOT gate. Betul? Jadi sekarang ni apa output dekat sini? 0. Dia AND gate kan? 0, 0 dia akan jadi 0. 0, 1 akan jadi 0. 1. 1, 0 akan jadi 0. 1, 1 akan jadi 1. Dia AND gate sayang. AND gate. Betul AND gate kan? Betul. Betul tak output AND gate 0, 0, 0, 1? Betul. Now output AND gate akan masuk ke dalam gate NOT gate. Betul? Jadi dekat output NOT gate dia akan jadi apa? 1, 1. 1, 1, 1, 0. Betul? 1, 1, 1, 0. Yes, you are correct. Very good. Okay. Betul. Now kita tak boleh selesaikan dekat sini lagi. Yang untuk NOR gate kita tak boleh selesaikan sebab input yang kedua kita tak tahu. Kita baru tahu input yang pertama ni dulu. Input yang pertama kita dah tahu 1, 1, 1, 0. Betul? Betul. Input yang kedua ni kita tak tahu. Jadi kita kena selesaikan. Okey, macam mana kita nak tahu input untuk gate yang ketiga ni, NAND gate ni? Dia sama dengan yang atas. sebab dia bersambung. Ya, dia bersambung. Okey, tengok input A dia akan bawa masuk kaki dia kan? So ini ialah 0, 0, 1, 1. Betul? Betul tak? Oh, betul. Betul. Kaki yang B dia masuk dekat NAND gate juga kan? So 0, 1, 0, 1. Boleh faham tak? Boleh. Dia nampak kaki dia masuk tu.
Okay, now kita nak tentukan apakah output untuk NAND gate ini. Apa output untuk NAND gate ni? NAND kan? Dia kosong dia akan jadi 1110. 1, betul 10 dia akan jadi 0. 1, kalau N dia akan jadi 0, so dia jadi 1 kan? 1 sepatutnya jadi 1, so dia jadi 0. So kita dah dapat input untuk OR gate yang terakhir ni. Dapat tak? Jadi output untuk gate OR yang terakhir ini OR gate so 1 akan dapat 1 akan dapat 1 akan dapat 1 0 akan dapat 0. Faham? Okey. Boleh? Boleh. Macam tu lah. Dah selesai. Okey. Jawapan last dia nak tulis macam mana? Tulis macam ni lah. Inilah dia punya output. Okey. Kalau tengok pada soalan dia nak apa. Ni sebenarnya work out the truth for the combination of logic gate figure below ni. Dia nak tahu apakah output untuk X tu. Jadi biasanya macam dalam soalan, kalau dia bagi soalan macam ni kan, dia akan bagi pilihan jawapan. A dia apa, B dia apa, C dia apa, D dia apa. So you tengoklah kalau dapat jawapan yang ni, you pilih lah. Objektif soalan objektif. Okay? So kalau dia bagi soalan structure, you tengok. Nanti dalam tutorial ada banyak soalan-soalan dia. Okay. Boleh Boleh. Boleh faham kan? Senang aja kan? Boleh. Okay. Jadi selepas ni you boleh tengok application logic gate dalam sistem our daily life. Okay, kita ada sistem kipas automatik. Contoh macam automatic kipas tu, bila dia ada haba, dia kesan ada input, dia ada haba dan dalam keadaan terang contohnya. Macam mana? Kita ni ada satu kipas. Kipas tu ialah automatic fan. So macam mana automatic fan tu dia nak on dengan dia nak off. So syarat dia contoh, automatic fan itu akan on apabila input yang masuk kepada dia tu yang pertama ada cahaya. Ada cahaya dia akan jadi 1. Betul? Kemudian yang kedua ada haba, panas. Suasana dia ada haba. Bila ada haba tu 1. Maknanya dia syarat dia 2, automatic fan tu. Maknanya dia mesti ada haba dan dia mesti dalam keadaan terang. Contoh macam itulah. Jadi bila dia ada haba, dia ada keadaan terang, barulah kipas tu berpusing. Kalau salah satu tu tak ada, contohnya dia gelap tapi ada haba, kipas tu tak berpusing. Itu gate apa? N. Yes, and gate. Dia mesti nak ada cahaya, ada haba, barulah kipas tu berpusing. Tak ada haba tapi ada cahaya, kipas tu tak berpusing. Ada cahaya tapi tak ada haba, kipas tu pun tak berpusing. Maknanya dia mesti AND gate. Faham tak? Itu semua you boleh tengok. You boleh tengok So aplikasi yang lain yang digunakan ialah dalam loceng kebakaran. Loceng kebakaran akan berbunyi bila dia kesan asap dan dia kesan heat haba. Bila ada haba, bila ada asap, loceng pun berbunyi. Kalau dalam kes ini, you rasa macam mana? Bila ada asap tapi tak ada haba tapi ada asap. Bunyi tak loceng agak-agak? Bunyi. Loceng akan bunyi. Ada asap tapi tak ada haba, loceng berbunyi. Ada haba tapi tak ada asap. Loceng bunyi tak? Bunyi. So gate apa tu? OR. Yes, OR gate. Okay? Lain-lain adalah sistem pemanas automatik, pintu gate automatik. Contoh macam you pergi shopping complex kan, pintu tu terbuka sendiri. You rasa tak? Bila you masuk berdiri dekat depan pintu tu akan terbuka sendiri. Bila you beredar daripada pintu tu akan tertutup. Itu dia pakai gate logic. Gate logic. Maksudnya apa? Bila ada orang, pintu tu akan terbuka. Betul? Bila tak ada orang, pintu tu akan tertutup. Betul tak?
Pernah tak tengok tak ada orang pintu tu terbuka? Tak. Ada. You yang tak nampak. Benda tu ada. You yang tak nampak. Pintu gate tu detect. Pintu tu dia detect. Ada benda dekat depan tu. Tapi orang tak nampak. Teacher. Betul tak? Kan? Tu bukan orang teacher. Saya tak cakap orang. Betul. Sebab dia detect pergerakan dia. Yeah, dia detect motion. Kan? Macam tu lah. Alah, macam tak pernah tengok cerita hantu. Ataupun bukan cerita hantu pun ada. Real story pun ada kan. Kan CCTV merakam. CCTV kan sentiasa merakam. Tengok sekali pintu tu terbuka. Padahal tak ada orang pun. So kita pun positif lah. Maknanya sistem tu breakdown kot. Rosak. Kan? So itu semua adalah penggunaan logic gate. Faham tak? Faham. Okay? Sama macam you nak tekan pada keyboard. Kan? You nak menaip pada handphone, you nak menaip, you type huruf N, dia akan keluar huruf N. Kenapa dia tak keluar huruf O? Kenapa dia tak keluar huruf G? Itu adalah kombinasi logic gate yang complicated. Okay? Faham tak? So maknanya input yang you tekan button pada keyboard tu ialah input. Output yang keluar ialah output yang pada screen you tu. Faham tak? Yuhu! Faham. So dia sangat banyak penggunaan logic gate ni So aplikasi dia very wide in our life, especially dalam zaman teknologi macam ni kan. Ada macam-macam penggunaan dia dalam teknologi digital sekarang lah. Okay, so saya rasa itu sahaja.